lari. Kalau boleh jangan jumpa, jangan nampak. Ya. Menyorok. Sebab tu Nabi SAW ajar kita amalan. Antaranya membaca suratul Kahfi. Sahabat-sahabat tahu tak? Kenapa Nabi suruh baca surah Kahfi? Tak suruh baca surah Yasin ke? Tak suruh baca Fatihah ke? Kenapa Kahfi? Yang ada 110 ayat tu. Ya. Kalau tak dapat baca seluruhnya, tak dapat hafal 10 ayat pertama dan terakhir. Tapi dalam hadis disebutkan man hafizah, siapa yang menghafal. Jadi kita kena usaha hafal. Sebab boleh jadi ketika dia datang, kita gelabah. Quran mana, entah handphone pun entah ke mana. Macam mana nak baca Kahfi kalau kita tak hafal? Kan? Jadi sebab tu ada usaha untuk menghafal, hafal. Paling-paling 10 ayat. 10 ayat. 10 ayat pun susah. Bawa, maksudnya hari-hari kita rutinkan. Ya. Kita baca seminggu sekali pun dah memadai lah. Jadi antara yang ulama congkil rahsia daripada surah Kahfi. Ini ala-ala hari Jumaat kita baca Kahfi kan. Ya. Surah Kahfi, kenapa nama surah Kahfi tu diambil daripada kisah Ashabul Kahfi. Ya, dia tak ambil daripada kisah, maknanya surah tu tak nama surah Zulqarnain ke? Sedangkan ada Zulqarnain. Kenapa tak ada surah kisah Ya'juj Ma'juj? Kenapa Kahfi juga? Ulama dah bagi mention kepada kita. Ya, Nabi sebut yang membaca surah Kahfi ni selamat daripada fitnah Dajjal. Kisahnya yang paling relevan kalau kita tengok, ashab di zaman maknanya di zaman tak ada Nabi. Setengah ulama kata zaman tu di antara zaman Nabi Isa dan Nabi SAW. Zaman tu. Ya. Jadi Ashabul Kahfi ni, mereka pun tak sangka dia jadi ashab, jadi kawan-kawan. Oleh kerana mereka ni masing-masing diri sendiri waktu tu jaga daripada pemerintah yang zalim. Lalu masing-masing berkumpul di bawah sebuah pokok. Akhirnya musyawarah. Kenapa kat sini? Aku nak lari daripada raja. Raja kita zalim. Nak pergi mana? Aku pun sama. Akhirnya mereka sepakat. Bila sepakat, mereka melarikan diri dalam gua. Ya, melarikan diri dalam gua. Oleh kerana keimanan mereka, maka Allah Taala tidurkan mereka. Ya. Pada masa yang sama, raja pada zaman itu, Raja Dakyanus kalau tak silap, dia pergi cari Ashabul Kahfi ni. Cari mana? Pergi rumah, pergi gua. Hatta dikatakan dah sampai pun depan gua. Tengok lagi. Tak nampak. Tak nampak Ashabul Kahfi ni. Ya, Allah Ta'ala tidur kan. Sedangkan kalau orang tidur, kita nampak. Ya. Jadi sebab tu ulama kata, antara rahsia membaca suratul Kahfi, akan Allah beri kemuliaan. Orang yang baca, maknanya insya-Allah, tempat tu, atau rumah tu, atau orang tu, maknanya Dajjal dan tenteranya tidak nampak. Itu antara kelebihan dia. Ya. Kalau kita nak lari pun, lari mana? Kan? Nak lari ke mana? Dalam rumah. Kalau dia nak masuk juga kan? Tapi kalau kita baca, dia jadi sebagai pendinding. Itu hebatnya surah Kahfi. Mengambil ibrah daripada kisah Ashabul Kahfi. Dan nak cerita, antara selain kita membaca surah Kahfi, apa yang Ashabul Kahfi tunjuk ya, kepada kita, macam mana perlindungan di akhir zaman ni, adalah Allah utuskan seekor anjing. Allah sebut dalam surah Kahfi kan, ada seekor anjing ikut masuk sekali, tidur dengan siapa? Ashabul Kahfi. Allah tidurkan 309 tahun. Ya. Maknanya ulama sebut akhir zaman duduklah dengan orang soleh. Anjing yang kita tengok macam tu pun boleh selamat dengan orang soleh. Lagikan kita ni manusia duduk dengan orang soleh. Itu antara cara dia. Jadi antara cara selamat daripada Dajjal, membaca suratul Kahfi. Yang kedua, duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Kita dudukkan lingkungan kita. Ni contoh kita kerja ni, sahabat-sahabat pejabat, duduk dengan masjid, duduk dengan kawan-kawan kita yang mengingati Allah, insya-Allah akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Yang ketiga, kata guru kami, ya, antara cara yang boleh menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal, ya, adalah dengan kita berpindah ke Mekah dan Madinah. Itu cara dia lah. Tapi ustaz masa tu tengah gawat-gawat, seram pula naik kapal terbang, takut kena tembak pula kan. Jadi macam mana kalau kita yang duduk dekat Malaysia ni, apa kita nak buat? Jadi ulama sebut dalam hadis kan, kenapa Dajjal tidak masuk ke Mekah dan Madinah? Kenapa tak masuk? Kerana dijaga oleh para malaikat. Dijaga dengan pedang-pedang mereka.
Kenapa malaikat begitu jaga dua tanah suci ni? Pertama, ulama kata kita ambil sebab dia. Tanah suci ni, kenapa dia jadi begitu barakah? Pertama, memang tanah para Nabi dan Rasul. Yang kedua, sebab amal yang dibuat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tu 24 jam hidup. Hidup je. Ada je orang ibadah. Jadi ulama sebut, kita ambilkan sebab dia, kita hidupkan qaryah dan masjid surau kita 24 jam aktiviti. Paling kurang 5 waktu. Maknanya hidupkan dengan apa? Amal. Ada orang duduk yang ni mengaji, ganti-ganti ganti-ganti mesti ada orang. Ya. Maka kawasan itu, kampung itu insya-Allah tidak dimasuki oleh Dajjal. Ya. Di Madinah. Di luar Madinah ada satu bukit dipanggil, kalau kita pergi sana, kita tanya je dengan sawak, dengan pemandu itu, Bukit Dajjal mana? Mesti dia tunjuk. Di belakang ada Masjid Qiblatain lebih kurang. Dia ada satu bukit, atas tu dah dibuat istana dah. Jadi orang Madinah kata itu istana Dajjal. Dia keluar sikit daripada sempadan Madinah. Dan sebab tu Dajjal dia sampai situ saja. Sehingga dalam riwayat dia katakan Dajjal menghentakkan kakinya sehingga berlaku gempa di Madinah, orang-orang musyrik keluar. Orang yang tak yakin kepada Allah ni, kurang iman dia keluar. Dia kata Madinah bahaya. Sedangkan Madinah masih selamat. Bila dia keluar, jumpa pula dengan Abang Jal ni, kan? Maka ikutlah jadi pengikut Dajjal. Ikut jadi pengikut Dajjal. Itu antara 3 cara yang ulama sebut. Kami pun dengar daripada guru-guru kami sebut cara begitu. Dapat salah satunya, membaca kafi, duduk bersama dengan orang-orang soleh. Dan yang ketiga adalah dengan menghidupkan amal masjid ini. Ya. Maksudnya kalau masjid kita hidup, rumah kita kita hidupkan begitu, maka insya-Allah dengan amal-amal itu Allah Taala akan menjaga kita. Menjaga kita. Baik. Itu Al-Masih Ad-Dajjal. Yang akhirnya Al-Masih Ad-Dajjal ni bila keluar, memang ketika itu dunia sedang apa? Sedang mengalami fitnah yang sangat besar. Dalam